yang non-Muslim. Masalahnya kita. That's why sekolah macam NCKP yang melahirkan ramai pemimpin Malaysia, sekolah macam Sri Puteri, saya pergi ke sekolah ni bagus. Cuma bukan setakat tanam pada pemikiran diorang tu, kamu semua kena maintain prestasi 100% dari kalau kita pergi Sri Puteri, pergi NCKP, kebetulan saya sempat tinggal sekolah-sekolah ni, memang cara diorang interview para pelajar, cara diorang, contohnya NCKP, maklumat yang saya tengok sendiri macam mana para pelajar dinilai untuk diterima, bukan pada interview, tapi di luar interview. Macam mana ketika makan, macam mana ketika solat, siapa volunteer jadi imam, siapa yang baca doa dulu volunteer. Di Sri Puteri, adik-adik, ada satu pasukan adik-adik ketika mereka kena makan beradat tiap hari, ada yang makan lambat sikit kerana nak masukkan nasi dalam pinggan kakak, masukkannya dalam minuman kakak. Bukan mereka kena buli, tapi mereka diajar untuk hormat. Hormat, senyum pada tetamu datang. Mereka lambat makan sebab mereka kena sambut guru-guru warden datang. Belajar senyum, belajar hormat, tidak berputus asa, volunteerism. Ini semua attitude mana dia? Mana dia ada dalam kelas? Tapi inilah masalah kita, bila guru hanya tahu fungsi mereka dalam kelas saja, ataupun nakib yang hanya tahu fungsi mereka dalam usrah saja, dalam halaqah saja. Sebab itu Nabi SAW sangat mementingkan apa yang tertonjol secara spontan daripada para sahabat, dan disitulah kalau kamu tengok program Laukan Bainana tu pun memang dia zoom in pada benda-benda spontan. Orang tak boleh rancang, itu dia dah terbuat. Sebab ini yang dikatakan attitude, benda yang tak boleh dirancang. Tersepak batu, apa keluar, perkataan yang keluar dari mulut. Ada orang bila tersepak batu, Allahu Akbar. Ada orang tersepak batu, tersebut nama Michael Jackson ke apa kan. Ini attitude, ini akhlak, dia terbentuk daripada sejarah anda. Jadi adik-adik yang saya hormati sekalian, dalam tempoh yang berbaki 10 minit ni, kalau kita perhatikan Rasulullah SAW, dia nak mendidik generasi para sahabat dalam masa yang sangat singkat, 23 tahun. Nabi dididik dulu selama 40 tahun. Nabi dididik dengan 40 tahun. Maknanya seseorang yang mahu mendidik sebuah generasi, sejauh mana orang yang nak didik itu sudah terdidik. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa takkan boleh bagi apa-apa. Sebab itu Nabi dia diperkayakan dengan pengalaman terlebih dahulu, barulah dengan pengalaman yang syarat sebagai remaja, anak muda sebelum kerasulan. 40 tahun lebih lama daripada 23 tahun, sebab Nabi diberi masa yang matang untuk membuat persiapan. Maknanya sangat penting seorang guru bina personality dulu, berbina personality dulu, sebab ramai cikgu pandai bercakap tapi pelajar tak boleh nak contoh. Ini masalah besar. Kalau saya kaji Muhammad Al-Fatih, pembuka kota Konstantinopel, ayah dia nak anaknya umur 8 tahun, kau kena tawan Konstantinopel. Ini hasrat ayah dan hasrat kerajaan Osmania. 8 tahun dah dipasak dengan pemikiran Konstantinopel mesti dibuka, hadis Rasulullah milik kita. Tapi ayah sebelum nak bagi, nak wariskan impian itu pada anaknya, dia buat dulu. Baru anak tak boleh bagi alasan. Ini kalau ayah tak buat, kau kena berhenti merokok. Ayah depan-depan merokok ketika bagi arahan. Mana orang boleh nak contoh? Nak pertawan Konstantinopel nak. Dan anak yang mendengar tu tahu ayah dah buat dulu. Dan ayah hampir jadi tak gagal. Kerana ayah pernah buat, anak tak nak bagi alasan. Hari ini sejauh mana guru menjadi manusia yang walk the talk. Sebab itu Nabi atas apa yang dia cakap, dia dah buat dulu. Dia suruh para sahabat bersabar. Dia pernah bersabar. Ketika Allah disconnect dia daripada ayah, ketika Allah disconnect dia daripada ibu, ketika Allah memutuskan dia daripada sebarang pergantungan kepada ayah dan ibu. Ini adalah tarbiyah yang paling besar mempengaruhi personality Nabi SAW. Kalau anda tengok Rasulullah, Nabi bermula daripada wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatim fala taqhar. Maknanya Nabi bermula daripada anak yatim. Kalau perhatikan surah Ad-Duha ni, wa duha wa laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa qala wal akhiratu khairul laka minal ula alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nabi diuji sebagai anak yatim.
Nabi diuji sebagai miskin, Nabi diuji dengan buta huruf, Nabi diuji dalam ayah tak ada, mak tak ada. Anda carilah satu buku tanpa ayah, mereka sukses. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Rasulullah sendiri dan beberapa fikir-fikir daripada barat, kebanyakannya bila tidak ada ayat. Seperti saya pun sekarang dah tak ada ayat sejak pada 12 tahun lagi. Kebanyakan orang yang tak ada ayat di Kristian ni dia hebat. Hebatnya. Betul. Sebab mereka diajar untuk berdikari dan membuat keputusan sendiri. Nabi dididik, Ad-dabani Rabbi fa ahsana takdir. Allah Ta'ala takdir Rasulullah dengan sesuatu yang dia tak suka, tapi dia kena hadapi, kena rotan. Siapa suka? Kena buang daripada syurga. Siapa suka? Ini takdir. Maka Rasulullah ditakdir. Peringkat pertama, dia tidak ada ayah, tidak ada ibu. Peringkat kedua, Nabi SAW dididik dengan sejak daripada kecil dengan mengembala kambing, kemudian dengan berniaga. Semua benda ni menyebabkan Nabi mendapat experiential learning. Sebab Nabi butuh huruf, dia tak boleh belajar dalam kelas macam kita. Dia tak boleh menulis. Tetapi Allah nak bagi tahu dalam bahasa Nabi, dalam bahasa sejarah Nabi, rupa-rupanya ilmu pengalaman lebih mahal daripada ilmu dalam kelas. Apa yang adik-adik dapat dalam persatuan ketika anda program ni, ketika menyambut saya ataupun saya menyambut anda, ketika menanti tetamu ataupun one by one masuk ke dewan, ketika berpantun nak memulakan acara tadi. Saudara-saudari, ini ilmu-ilmu yang tidak ada dalam kelas, tetapi ilmu inilah penentu kejayaan anda. Bagaimana Bill Gates kata 80%. Anda kena senyum, anda kena hormat, anda kena sabar, anda kena sediakan air untuk saya. Semua ini dibuat atas dasar, mungkin atas dasar arahan ataupun atas dasar volunteer. Sikap volunteer inilah menyebabkan Nabi dididik. Nabi menjadi businessman. Nabi memperkayakan dirinya bukan dengan duit tapi dengan sikap. Orang mengenali Nabi paling cepat bila dia berniaga. Sebab dengan berniaga lah orang paling kenal Nabi sebagai orang yang paling menepati masa bila nak buat appointment. Kita kata pada downline, kita jumpa pukul 9, pukul 11 kita sampai. Nabi memperkayakan dirinya dengan sikap amanah. Orang boleh simpan barang di rumah Nabi, yang mana rumah orang yang belum tentu hantar satu barang dapat barang yang sama sempurna. Nabi memperkayakan dirinya dengan sikap bila nak memasarkan produk Khadijah, macam mana keuntungan 2 kali ganda boleh dapat. Orang boleh nak bagi harga 2 kali ganda daripada apa yang dah dioffer. Dan Khadijah jadi pelik, wah hebatnya, dia punya bisnes jadi maju. Kenapa? Mana mungkin orang yang nak menawarkan sesuatu produk tiba-tiba jual, belilah minuman ini dengan air mata. Mestilah dengan senyuman, mestilah dengan kejujuran bila orang tanya apa kelebihan produk ini. Mestilah dengan apa adik-adik? Dengan cara yang baik. Contoh, saudara cuba rasa air ini dan cara kita bagi. Ambil. Nabi diperkayakan dengan sikap hormat, dengan sikap jujur. That's why dia dikenali sebagai Al-Amin. Menyebabkan Nabi lebih dikenali daripada orang yang ada jawatan di Makkah. Namanya Perdana Menteri Abu Jahal. Tetapi siapa yang dirujuk untuk menyelesaikan konflik Hajarul Aswad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik yang saya hormati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik juga dengan mengembala kambing. Saudara-saudari, kalau haji orang yang mengembala kambing, di situlah Nabi dididik dengan nulis sebagai seorang leader. Seluruh para Nabi ialah pemimpin dunia. Macam mana para Nabi menjadi pemimpin dunia? Semua Nabi-Nabi mengembala kambing. Daripada mengembala kambing, cubalah belajar mengembala kambing. Balik nanti cari kambing. Orang yang nak mengembala kambing, mana boleh mengembala kambing kalau tak ada padang rumput? Maka padang rumput mencari mengenal pasti kawasan ada rumput hijau segar. Kalau padang gersang buat apa? Mengenal pasti padang rumput yang subur. Ini elemen path finding. Seorang pemimpin kena ada vision, destinasi. Nak bawa
kaum, nak bawa umat, nak bawa jahiliyah kepada apa? Nak bawa mad'u generasi kepada apa? You kena jelas dulu Islam, barulah keindahan Islam itu akan dapat dirasa oleh mad'u. Macam mana orang yang nak promote air ni hebat, tiba-tiba yang promote air ni boleh merawat kencing manis, yang promote tu tak ada kaki sebab dia berhenti sekali potong. Orang percaya. Berapa ramai orang yang mengatakan Islam ini indah, dia tidak mampu untuk mengukir senyuman ketika mengungkapkan perkataan itu. Islam ini sangat indah dengan bahasa teroris punya muka. Saya ikut ESQ bayar 3,000. Sampai sekarang berasa impact Big Bang yang dipresent dengan 6 layar, gergasi, dengan bunyi, dengan muzik. Ada benda kita kritik ESQ ni dari sudut macam mana boleh takbir tiba-tiba kapal terbang boleh mendarat selamat. Jangan kait dengan mudah dengan Nabi. Setiap Nabi ada mukjizat, ada. Saya tak nak ulas bab-bab baik. Ambil yang keruh, buang yang jernih. Ambil yang jernih. Apa yang baik daripada ESQ ini adalah teknologi. Menyebabkan cerita yang disebut oleh ramai orang, tapi once mereka present tajuk yang sama, tapi hand impact. Kita boleh rasa sampai kita keluar tu, kita rasa Tuhan yang ada kat mana-mana. Setengah orang tengok tomato ada kalimah Allah, oh Allahnya ada rupanya. Tengok langit ada bentuk Allah, Allahnya ada rupanya. Bila berlaku tsunami seminggu lepas kan, dikaitkanlah dengan nama-nama dalam Quran. Saya cukup benci perangai macam ni. Berlaku tsunami dekat Jepun, dikaitkan pula dengan nama-nama dalam Quran. Buat purpose tafsir Quran macam tu. Ini bukan i'jaz Quran. Quran punya mukjizat bukan pada numbering ini disusun oleh manusia. Tiba-tiba latitude berubah. Apa yang nak kait dengan Quran? Kalau latitude berubah, tidak. Contohnya peristiwa terjadi pada 14 yang bulan 4. Maka cari yang surah ke-14 ayat yang ke-4. Tiba-tiba jadi tsunami satu hari nanti yang mana tarikh susunan ayat tak kena dengan apa dalam Quran. Nampak sangat tak konsisten. Once tidak konsisten, itu bukan mukjizat. Tapi kita seronok tu seolah. Padahal ini bukan kaedah melihat kemukjizatan Al-Quran. Ini bagi fitnah. Seolah-olah Quran macam cerita knowing Nicolas Cage, The Number of Disaster. Apa pun berlaku bencana, boleh kait dengan Quran. Quran seolah-olah berbicara dalam bahasa bencana. Jadi adik-adik bukan bagus saya nak cakapnya. Yang saya nak sebutkan mengambil kambing tadi tu. Kena bagi arahan kepada kambing ini, dia panggil directing. Kemahiran untuk berkomunikasi dengan orang bawah, sebab kambing makhluk yang paling degil. Dia represent nafsu manusia. Kalau anda lulus mengambil kambing, baru layak pegang SRC balik. Maknanya biar kalau boleh interview session tu ada keterangan lulus mengambil kambing. Sebab ini soal kemahiran. Macam mana nak orang boleh pergi ke destinasi? Berapa ramai orang boleh bagi arahan macam tu, tapi orang AJK di bawah tak ada motivasi pun. Cakap apa? Jauh sangat dia punya wawasan dia. Koyo gila dia. Tapi setengah orang dengan kata-kata ringkas, tapi kena pada cara perkataan, wording, intonasi, silent language dia. Ni orang yang tahu macam mana nak pidato berkesan. Dia tahu. So dia telah directing. Kemudian dia ada controlling, mengawal kambing-kambing daripada usaha nak lari daripada kumpulan kambing-kambing ataupun jamaah kambing-kambing. Kambing-kambing ini adalah haiwan yang paling mudah keluar daripada jamaah kambing-kambing. Sebab itu Nabi bila nak mengumpamakan kesatu dekat dengan kambing. Orang yang keluar daripada jamaah ini, keluar daripada jamaah kambing-kambing ini, mana orang tak suka duduk dalam persatuan, tak nak datang solat jamaah, panggillah mereka kambing. Lancop. Yang keempat adalah protective. Lindungi mereka daripada anasir-anasir luar. Manusia yang mahu mencuri, haiwan yang mahu merosakkan, segala anasir yang boleh merosakkan mereka yang sudah kita Islamkan. Jagalah. Dan akhir sekali reflecting. Bila mengembala, kita tengok rumput, kita tengok awan bergerak, pertukaran siang dan malam. Semua ini mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang saya nak sebutkan, adik-adik, Nabi mengambil masa singkat untuk mengubah 2/3 dunia kerana persiapan. Yang paling penting, Nabi tak akan bercakap benda yang dia tak buat. Sebab itu Rasulullah tafsirkan Quran yang ada di hadapan kita, buku ni selama 23 tahun. Kita dapat Quran dengan mudah. Kita baca Quran dengan mudah. Nabi nak tafsir Quran ni 23 hari ke tidak?
23 bulan tu 23 tahun. Maknanya setiap apa yang Nabi sebut, Nabi kena buat dulu. Ini adalah mesej yang sangat tegas kepada kita bakal para pendidik. Apa yang kita nak cakap, keberkatan perkataan kita terletak pada apakah kamu sudah beramal dengan apa yang kamu cakap. Adakah kamu beramanah dengan apa yang kamu cakap? Dan akhir sekali sebelum berpisah dengan adik-adik semua, saya rasa seperti setakat dulu. Kalau adik-adik ada soalan dalam masa yang terbatas ni, boleh tanya soalan. Saya berhenti setakat dulu. Kalau tak ada soalan, saya nak buat penutup lah, insyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tajuk ni? Rasulullah Drul Murabi ya. Murabi. Dan Itu tajuk saya, tajuk poster. The role of Murabi. Itu tajuk kita. Jadi adik-adik kalau ada soalan boleh share ataupun boleh tanya saya. Ambil kesempatan yang ada ni. Silakan adik cuba. Okey, kalau kita lihat cara penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz, Masya-Allah hebat. Jadi macam mana nak menimbulkan keyakinan diri itu seperti mana Ustaz, supaya kami warga pendidik ini insya-Allah menjadi orang yang yakin seperti Ustaz insya-Allah. Boleh? Jadi kaitan dengan tadi. Kami kaitan. Anda duduk jam dengan saya. Ini dipanggil wal mu'allim umul kitab wal hikmah. Ada di sana soft skill benda ni. Secara asasnya betul betul apa soalan kamu tadi sangat bagus. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu peristiwa terjadi kepada Syekh Ali Tantawi, seorang ulama daripada Mesir kalau tidak silap saya, di sebuah lapangan terbang di Amerika Syarikat. Dia pergi ke Amerika, dia nak balik ke Mesir dalam keadaan seorang ulama berjubah berserban. Datang seorang non-Muslim kepadanya. Itu selepas peristiwa The World Trade Center lah. Korang ada keperluan atau banyak tentang Islam. Jadinya non-Muslim ni datang kepada Syekh Ali Tantawi, Tuan Syekh, boleh tak terangkan kepada saya tentang Islam, sebab saya nampak Islam ni teruk sangat selepas peristiwa WTC. Syekh Ali Tantawi terkesima, terkejut bila dapat tahu dan Muslim ni kata, I just have only 15 minutes and after that saya kena pergi boarding pass. 15 minit untuk menerangkan Islam yang dipelajari selama 15 tahun. Macam mana itu nak buat? Ini penting main perkataan. Dan pernah sekali Ali Tantawi mengemukakan soalan ini kepada para pelajarnya di Al-Azhar. Kalau anda akan buat apa? Seorang kat tangan ustaz, mana pun 15 minit. Pertama sekali dia kena faham Al-Quran dan tafsirnya. Dan untuk memahami tafsir, ia mesti memahami apa disebut sebagai the science ataupun ulumul Quran. Kemudian kena faham tafsir Quran hadis. Ulumul hadis dia kena belajar juga hukum-hukumnya di usul fiqh ni. Paling kurang 4 tahun ustaz dia kena belajar. Ali Tantawi kata, bukan itu cara Rasulullah. Nabi pernah didatangi oleh Badawi seorang yang tidak Islam. Rasulullah SAW telah berjaya mengislamkan Badui ini. Tidak sampai separuh, tidak sampai, nak kata pun kalau pagi sampai tengah hari sampai pertamanya, tidak sampai 4 ataupun 3 hingga 4 jam, tak sampai 3 hingga 4 jam Nabi berjaya mengislamkan dia dan telah menyebabkan Badui ini mahu mengislamkan orang lain. Cari satu buku di pesta buku nanti, tajuknya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Didedahkan di situ 60 kaedah pengajaran Rasulullah dengan pelbagai teknik. Kadang-kadang Nabi guna jari dan dituding sebanyak 10 kali, 5 kali. Ini menunjukkan keseriusan. Dajjal akan muncul daripada timur. Nabi kadang-kadang menggunakan teknik imajinasi, dia melukis.
Islam ini jalannya lurus. Jangan lalu simpang siur yang lain. Kadang-kadang Nabi ucap 3 kali. Kadang-kadang Nabi didatangi oleh 3 orang yang bertanya soalan yang sama, tapi jawapan Nabi berbeza-beza. Kenapa? Sebab Nabi kenal siapa yang tanya dan Nabi kaji dulu. Kalau Nabi tak kenal, Nabi tak akan bagi jawapan. Sebab bimbang apa yang diucapkan tidak kena kepada kemampuan orang yang bertanya. Apa yang terbaik untuk saya? Ada orang yang Nabi jawab, balik, cium tangan mak, cium tangan ayah, ucap terima kasih, minta maaf dengan mak ayah, berbaktilah pada mak ayah. Kamu pula, kamu ni jihad dalam Allah ada. Sebab level yang bertanya itu orang yang berbeza-beza. Kita mudah pukul rata. Korang semua yang datang program ni, siapa yang pakai tudung tu? Pakai tudung, neraka. Sungguh mudah kita pukul rata dia orang. Apa kita ingat dia ni memang sudah dia tak nak cakap aurat ni, dari kena tengok dia punya itu sebenarnya sampai pada hal haram tu kena selesai dulu. Sebab dia percaya tak Tuhan yang dia tak. Jadi kalau dalam soalan saudara yang bertanya tadi, para pendakwah mesti mengambil berat soal dia ada 3 V. Ada 3 V yang mempengaruhi keberkesanan dakwah, penyampaian dakwah. How you market that product. We have the best product namanya Islam, but we didn't have the best marketer. We have the worst marketer. Berapa ramai orang yang bercakap tentang Islam tetapi dirinya tidak menunjukkan kehebatan dan keindahan dan kemanisan Islam. Belilah ubat gigi ni, dia boleh menyebabkan gigi kita putih. Yang cakap tu gigi kuning dan mulut busuk. Kau percaya? Sebab itu wak dia tak. Dan dalam soal tadi ada 3 V. Seseorang ini dia akan mudah menerima mesej kita dengan 3 V. V yang pertama vocal. Vocal hanyalah 17% sahaja keberkesanan. Maknanya adik-adik kena pilih perkataan yang betul. Kadang-kadang kena bermula bila kita berucapkan, kita kena mula pandai untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, ataupun dalam pemilihan perkataan janganlah selalu menyebut perkataan Syekh. Ingat nama dia. Syekh. Apa khabar? Syekh, titik Syekh. Sebab kita tengok nama ni. Rasulullah orang yang sangat mantap dalam mengingati nama. Perkataan yang dipilih pengaruhnya adalah 17%. Maknanya anda kena fasih ataupun kena pandai memilih perkataan. Minta maaf, terima kasih, ini 2 perkataan yang selalu dilupakan oleh ramai para pendakwah. Yang V yang kedua vocal. Yang kedua adalah verbal perkataan, vocal intonasi. Saya silap. Verbal perkataan maknanya pemilihan perkataan yang betul. Contoh kan, adik tolong belikan saya seluar dalam 3-4 line. Itu maksud kita dalam SMS. Tapi kerana tidak meletakkan koma, adik itu memulangkan kepada kita 3 seluar dalam. Sebab tak ada koma je. Sebab dia baca, berikan saya seluar dalam 3 line. Kerana tidak ada koma antara seluar dan dalam. Pemilihan perkataan. Kadang-kadang orang Kelantan dia cakap Kelantan. Mana dia? Orang Kedah dia cakap Kedah. Ni dia. Apa? Kadang-kadang orang Loh ada perkataan sesuai untuk dia. Orang KL ada verb tertentu dia. Orang tua, orang muda macam mana bro, orang tua macam mana adabnya. Tetapi vocal, intonasi. Dalam isu keluar dalam tadi, intonasi sebenarnya saya silap. Intonasi lebih kurang 17% untuk yang pertama, yang kedua 32%. Macam mana anda intonasikan suara? Ada orang kata kita mesti berjuang di dalam Allah. Ada orang kita mesti berjuang di dalam Allah. Mana lagi menyentuh perasaan. Orang akan bertindak bukan berdasarkan apa yang dia tahu, tapi berdasarkan emosi. Orang jarang bertindak berdasarkan logik.
Orang bertindak atas rasa emosi. So kegagalan kamu menyentak emosi menyebabkan apa yang kamu cakap tidak akan menimbulkan kemauan untuk dibuat ma'ruf ataupun meninggalkan munkar. Yang paling penting adalah verbal, vocal. V yang seterusnya adalah hampir jumlahnya besar, 50 lebih, 50%. Ya Allah, subhanallah, V apa yang namanya? Boy. No. Boy. Bukan. Vision tak kena vision. Apa tu? Dia dalam bahasa Melayu penampilan. Silent language, your body language, bahasa yang bukan bahasa mulut. Verbal. Pasal kena dia V lah. Maknanya ia adalah, sebab tengok tak, bila saya berpakaian macam ni tidak cukup jaga hati ya. Sebab saya memakai warna yang terang, pasangan pula warna yang gelap. Ini dia panggil warna natural bergabung dengan warna fashion. Jadi ini adalah suitable untuk majlis seperti ini. Kalau saya datang pakai kabretan baju pagoda, apa perasaan? Setengah orang tidak gibah dari keluar dari dewan. Apa ustaz ni tajuk tentang Murabi, tiba-tiba macam ni penampilannya. Ataupun saya, maknanya pemilihan warna pakaian, pemilihan penyisiran rambut bagaimana, facial expression, mata, pergerakan mata, semua benda ni adik-adik juga bahasa. Kadang-kadang dia lebih besar daripada D yang kedua. Sebab tu Nabi bila berpaling daripada Abdullah bin Maktum, Allah tegur terus, abasa wa tawalla. Kamu berbalik itu dah cukup melukakan hati dia. Bila melukakan hati dia, kamu nak mengadap balik dia selepas kamu mengadap orang-orang kaya tadi, dah tak besar. Facial expression D yang ketiga tu, minta maaf saya lupa adik. Dan saya rasa yang saya rasa setakat tu yang saya boleh bantu adik bertanya tadi. Yang penting adalah anda kena masuk kursus yang dinamakan Neuro Linguistic Program. Ini sangat besar. Ini benar. Murah tu. Siapa ni? Dekat luar anda boleh dapat 3,000. Sebab alumni UAE juga yang ada certification untuk handle program. Namanya dia bekas Presiden Sarsi UAE, namanya Ahmad Fazli Yusof. Ini antara hero penting dalam NLP. Orang yang nak berdakwah kena ada benda macam ni, At least kena ada mikir lah berarti. Ada masa Rasulullah kat tangan macam ni, ada masa Rasulullah buat tangan macam ni. Ada masa Nabi pegang tongkat, ada masa Nabi hentak kat tongkat. Semua ni dipanggil silent language. Kadang-kadang kita, ada orang suka kita duduk dekat dengan dia, ada orang kita tak suka duduk dekat dengan dia. Ada orang dia suka kita banyakkan sentuhan pada dia. Dengar kan, pernah cakap ni, dengar. Ada orang dia tak peduli siapa yang berkata, apa yang dikata dia penting. Ada orang bila dia describe tentang accident yang terjadi, orang yang mendengar bagaimana dia menggambarkan accident tu, dia seolah berada di tempat accident. Sebuah kereta berwarna biru menandasi ekor kancil, kereta kancil, dan ada 2 orang makcik, 3 orang anak-anaknya, pokok hijau dan lebat. Dia boleh describe dengan detail. Sebab orang ni visual, dia power, dominant, visual. Ada orang bila describe accident, apa yang penting pada dia adalah aku dengar aku dia buff, bunyi kuat gila bro, auditory, penting bunyi dia. Ada orang, maknanya dari setiap orang ni dia ada dominan dia. So kamu kena kuasai benda ni. Sebab menangi hati mad'u sebelum anda berbicara itu lagi berbesar. Visual, kinestetik, auditory, audio digital, pergerakan mata menunjukkan attitude seseorang. Belum macam ni anda belajar dalam NLP ataupun buat je lah ringkir, 2 jam, panggil aku habis tu. Jadi saya berhenti setakat tu. Ada soalan lagi? Kalau ada silakan, masa tak menjadi kanan. Terima kasih banyak pada adik yang datang lagi 2. Hari itu saya dah cakap tentang Rasulullah, datang lagi kali 2. Terima kasih banyak kerana anda komited pada majlis ilmu ini. Walaupun nampak banyak kita sampaikan sama,
Saya doakan itu akan menyebabkan anda tak terlupa poin tersebut. Jadi sebelum kita tak ada soalan lagi. Kalau tidak ada, wallahu a'lam. Bila tuan-tuan walidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa promosikan satu program. Saya ambil kesempatan ni. Kalau anda ada kelapangan, boleh hadir dalam seminar ni. Seminar ni adalah seminar tentang Al-Fatih. Dan saudara-saudari kita berbicara tentang murabbi, tentang tarbiyah. Beliau adalah produk kepada sistem tarbiyah yang terbaik, pendekatan tarbiyah yang terbaik. Kalau ada kesempatan, pergilah ke YouTube. Saya mengupas bagaimana Al-Fatih ini dibentuk di 3 Al-Hijrah. Kalau anda mahu lebih detail, anda boleh datang dalam seminar ini. Dan masa tak mengizinkan untuk saya paparkan video tentang trailer tentang seminar ini. Tetapi kalau anda ada kesempatan dan ada kekuatan duit, bolehlah datang. Sebab anda akan pulang pun dengan kemahiran untuk jana duit daripada strategi Al-Fatih. Dan anda juga akan tahu bagaimana nak manage generasi dengan betul, dengan baik, dengan approach macam mana. 2. Dan yang ketiga, anda akan dapat gambaran jelas tentang pembukaan konsep-konsep Binokoni dalam bentuk filem, InsyaAllah. Jadi kalau bukan anda, siapa lagi? Sudah dapat.